Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita pada hari ini ya. Seperti biasa hari Sabtu malam pukul 9 kita akan bincang mengenai perkara yang melibatkan TTC. Okay? So hari ini tajuk ni kita pilih sebagai diet dan TTC. Okay? Sebab ramai couple yang tanya, doktor saya basically nak tahu ada tak apa-apa makanan yang kita perlu ambil, ada tak apa-apa makanan yang kita perlu elakkan ya semasa kita TTC. Okay? Dan selalunya doktor akan jawab satu dengan jawapan yang simple saja ya, tapi hopefully malam ni kita boleh bincangkan dengan lebih detail pasal diet dan juga dia punya kesan kepada fertility dan peratus ataupun kejayaan untuk mengandung. Okay? So sebelum tu apa yang kita buat, kita akan buat perkara yang sama saja. First kita akan bincang-bincang pasal topik hari ni. Pada masa sama, kalau ada apa-apa nak tanya, ada apa-apa nak bincangkan kat sini, boleh type and then saya akan try to go through semua soalan-soalan yang diutarakan. Bagi mereka yang saya tak dapat jawab, contohnya saya akan cuba jawab secara offline. Okay? Dan kita juga ada soalan cepu emas, siapa yang dapat menjawab secara tepat, okay, dan paling cepat, okay, dia akan dapat suplemen bioselenium yang akan kita postkan kepada mereka pada alamat yang diberikan lah. Okay? So far I think admin dah up to date dengan hutang-hutang bioselenium yang kita tak post. So far alhamdulillah kita dah dapat beri kepada pemenang-pemenang. Okay, so tanpa melengahkan lagi masa, apa yang kita nak bincang adalah pasal diet ataupun lebih kepada pemakanan kita. Ada tak apa-apa yang kita boleh buat untuk bantu dari segi tahap kesuburan kita? Semestinya ada ya. Kalau kita tengok faktor-faktor lain seperti faktor usia, faktor keadaan seperti kalau dah sakit ada endometriosis atau fibroid, itu adalah faktor-faktor yang kita tak boleh nak ubah. Okay? Tapi dari segi diet, dari segi lifestyle kita, ini adalah salah satu faktor yang kita boleh ubah, yang kita boleh buat sesuatu untuk meningkatkan chance mengandung. Okay? So that's why pemakanan tu memainkan peranan yang penting. Okay? So selalunya ada juga teori yang menasihatkan couple TTC untuk makan makanan yang sihat seolah-olah tengah pregnant. Okay? Sebab isunya ialah kita tak tahu bila kita akan pregnant. Okay? So sometimes kita tak sedar kita pregnant dan kita tak jaga pemakanan kita. So itu boleh memberi impact yang long term kepada baby juga. Okay? So that's why antara teori yang kita galakkan adalah mereka untuk makan seolah-olah mereka tu dah wanita tu dah pregnant masa tu. So kena jaga makan makanan yang sihat. So apa maksud basically makan makanan yang sihat, yang seimbang? Kalau kita tengok dari segi apa yang dicadangkan oleh kajian-kajian yang dilakukan ya, mereka menggalakkan banyakkan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kalau kita ada satu pinggan tu, kalau boleh mereka nak separuh tu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Lebih berwarna-warni pinggan kita tu, bukan pinggan tu berwarna-warni, makanan tu berwarna-warni, lebih sihat diet yang kita ambil tu. Okay? Especially macam buah-buahan seperti buah watermelon ya, itu adalah salah satu buah yang mempunyai khasiat yang baik. Okay? Kalau orang Mak Saleh, asparagus, kalau you all familiar dengan sayur ni, so asparagus ni adalah salah satu sayur yang mahal juga ya untuk Malaysian. So kalau ada rezeki nak makan asparagus pun boleh. So itu antara buah-buahan yang dikatakan yang boleh bantu kesuburan dalam kajian-kajian yang diorang buat. Selain daripada sayur-sayuran yang lain seperti tomato, sayur dan carrot, pelbagai sayur-sayuran yang kita galakkan. Buah-buahan definitely kita galakkan. Namun begitu ramai yang tanya, doktor betul ke nenas ni kita tak boleh makan sebab dia tajam? Okay? Now kalau kita tengok, kalau kita Google pasal fruits and fertility, ya, kita nampak banyak kita nampak banyak posting yang menunjukkan buah nenas tu, pineapple tu sebagai lambang kepada fertility ya, ketidaksuburan.
Kenapa kalau dekat masyarakat barat dia orang ada sebaliknya, bukan macam kita ingat nenas tu akan mengganggu kesuburan kita sebab dia tajam, menyebabkan embrio tu tak menempel contohnya. Tapi dalam masyarakat orang putih western countries, dia orang berpendapat buah nenas tu membantu penempelan embrio. Malah ada yang sampai dia ada baju t-shirt dia semua pineapples, ada yang stocking pun pineapples untuk bagi dia a good vibes untuk sebelum hari embrio transfer contohnya. Sebab dia dapati mereka yang dalam buah nenas tu dekat dia punya core dia, dekat dia punya tengah-tengah tu ada sejenis enzim yang boleh membantu penempelan embrio. So mereka akan makan sehari sebelum embrio transfer for example. Tapi untuk masyarakat kita rasa pineapple tu adalah sesuatu yang tajam. So tak sure apa maksud tajam tu, dan dia ada boleh mengganggu dengan penempelan embrio, dan ramai yang tak makan pajeri nenas, ramai yang tak boleh ambil makan nenas tu definitely out of question lah. So tapi dari segi kajian, dari segi medical, kita tak ada apa-apa kajian menunjukkan sama ada nenas tu membantu meningkatkan fertility ataupun sebaliknya. Dia masih dalam kategori buah-buahan. So itu adalah mitos ataupun adalah satu tanggapan masyarakat yang nenas tu boleh mengganggu fertility. Ramai yang kata dulu saya tak adalah risau sangat tak boleh makan nenas, tapi sebab bila buat rawatan fertility saya risau kalau saya termakan buah nenas, so nanti dia boleh mengganggu dari segi embrio tu menempel. Tapi basically tak ada apa-apa kajian yang menunjukkan kat situ Okay. Now selain pada buah-buahan, sayur-sayuran yang perlu dibanyakkan, so dia dah separuh pinggan kita dah tadi kan, dah berwarna-warni dah, warna hijau ada, warna merah ada, warna oranye ada, macam-macam jenis sayuran dan buah-buahan dah ada separuh pinggan. Ada apa lagi yang kita boleh letak dalam pinggan pemakanan kita ni? Okay, so ramai yang kata kita kena ambil kompleks karbohidrat yang kompleks, bukan simple karbohidrat. Okay, apakah jenis simple karbohidrat? Macam nasi putih, beras putih, ataupun roti putih So itu adalah tidak baik kerana simple karbohidrat ni boleh menyebabkan paras gula yang tinggi dalam badan kita. Bila ada paras gula yang tinggi, akan keluarlah enzim dia panggil insulin yang menyebabkan yang dikeluarkan pada kadar yang tinggi supaya untuk levelkan balik gula kita ni. Okay, so itu efek tu adalah tidak baik kepada mereka yang ingin mengandung ataupun TTC. Okay, so simple karbohidrat seperti nasi putih roti putih, semua tu tak elok. Itu yang dia katakan kalau kita boleh pilih, ambillah beras brown rice, beras coklat dia panggil. Okay, so untuk kita makan, sebab itu adalah lebih sihat, lebih kurang kandungan gula dia daripada beras putih. Okay, so kalau siapa yang rasa makan beras brown rice tu rasa okay, dan boleh terima, maybe something yang kita can consider, especially bagi mereka yang ada masalah PCOS. Okay, so sebab PCOS ni dia ada kaitan dengan level insulin yang tidak sensitif, di mana insulin level dia tinggi, tapi enzim ataupun hormon insulin dia tak powerful ataupun tak sensitif, tak boleh nak normalkan paras gula tu. So itu yang berlaku dengan mereka yang ada PCOS, dan dia ada risiko dapat kencing manis sekiranya mengandung ataupun pada usia yang lebih lanjut nanti. Okay, so that's why dia galakkan makan kompleks karbohidrat, sebab dari segi penghadaman tu dia karbohidrat tu kompleks, so makan masa yang lama, dan maka dia punya paras gula tu dia akan dikeluarkan lebih perlahan daripada mendadak tinggi. So lebih kurang macam itulah, and that's why dia galakkan makan kompleks karbohidrat. Okay, dia juga galakkan untuk kita kurangkan proses karbohidrat yang diproses, seperti
biscuit, seperti benda-benda yang sedap. So sebab itu akan menyebabkan gula yang tinggi dalam badan kita. So macam kek, pastries, semua tu siapa yang berminat macam saya, contohnya saya suka sangat pastry, so itu akan menyebabkan gula tinggi, so itu tak sesuai. Alright. Okey. Selain pada tu dari segi protein, okey. So dari segi protein, dia galakkan ambil protein yang vegetable punya base ataupun plant base. Seperti apa? Seperti kekacang, seperti buah avocado. So dah jadi mak saleh dah. So kurangkan protein daripada daging merah contohnya. Bukannya tak boleh ambil, boleh, tapi kena kurangkan. Dia galakkan ambil protein tu daripada sos daging putih seperti ayam, ataupun ikan, seperti pelbagai jenis ikan, termasuklah ikan-ikan yang contohnya salmon ataupun tuna. Itu pun bagus kerana dia ada tinggi dari segi level omega 3 yang boleh membantu seseorang wanita punya tahap kesuburan. Begitu juga dengan telur, telur, bukan telur ovary tu, telur ayam tu yang kita makan, okey. Dia pun bagus dari segi source of protein, okey. Dan digalakkan ambil kalau sebagai salah satu pilihan protein punya intake setiap hari, okey. Kalau dari segi makanan yang lain seperti yogurt, Greek yogurt for example, pun dikatakan baik untuk diambil untuk para TTC, sebab kita tahu dia ada banyak efek yang bagus berbanding dengan yogurt yang manis yang lain. So berhati-hati juga, sebab kadang-kadang kita rasa ni adalah makanan yang sihat tapi kandungan gula dia tinggi. Okay? So itu antara salah satu yang kita kena perhatikan dari segi diet kita. Now, diet ni adalah amalan healthy lifestyle. So kita kena tahu yang kita ni adalah kadang-kadang perjalanan kita jauh, kadang-kadang perjalanan kita singkat, so kalaulah kita boleh buat, kita boleh buat dengan keseimbangan, kesederhanaan yang okey. Tak perlu, jangan terlampau rigid ataupun terlampau sampai kita boleh stress pasal ni. So journey TTC tu pun dah boleh very stressful. So makanan, bila makan tu adalah salah satu perkara yang kita look forward, ataupun kita nak jumpa suami, kita nak cerita, kita nak makan yang sedap-sedap dengan dia. So it's a pleasure in life kan. So kalau kita pun terlampau strict pasal pemakanan ni, dan dia akan juga mengambil kita dari segi kita punya, menyebabkan kita lebih stres, dan perjalanan ni boleh menjadi satu perkara yang tidak sort of like susah untuk dilalui lah, so kena berpada-pada juga. Okay. Selain pada tu, ada tak makanan yang kena dielakkan? Okay. So ada tak makanan yang kita boleh elakkan dari segi sebab dia boleh mengganggu kesuburan kita? So dari segi kajian, definitely coffee, caffeine intake adalah salah satu daripadanya, tapi tak adalah bermaksud jangan tak boleh minum langsung, sebab again perjalanan ni boleh jadi panjang. So bayangkan tak boleh minum coffee selama lama juga kan. So itu adalah satu taktik yang mungkin tak terbuat. Okay, mungkin kopi tu boleh minum sekali sehari, that's fine. Jangan lebih daripada 3 cawan contohnya. Okay, so itu satu perkara yang kita boleh buat ataupun memadai. Selain pada tu, of course, kalau kita cuba elakkan makan makanan fast food, di mana terlampau banyak saturated fat, macam french fries, so makanan-makanan macam itu akan mengganggu dari segi tahap gula kita, dan dia adalah tidak sihat, dan sekaligus dia boleh memberi kesan kepada kita punya berat badan, dan juga sekiranya kita ada PCOS, dia akan mengganggu dari segi ovulasi tu berlaku. Okay. Selain pada tu, dari segi suplemen, okay, memang kita galakkan suplemen, ambil folic acid, folic acid at least 400 microgram setiap hari. Paling the best is like dalam 3 bulan sebelum
mengandung itself. Okay, so kalau bagi mereka yang pasangan yang dah plan nak berumah tangga, so dah boleh ambil folic acid. Sekiranya tak ada plan untuk menangguhkan kehamilan, okay, so dah boleh start. Pada masa sama, pastikan juga ada iron supplement, ya, 40 hingga 80 miligram tak silap saya setiap hari, okay, dalam diet yang kita ambil. Okay, berbalik pada makanan yang kita kena avoid selain pada gula, selain pada kopi, ya, makanan yang fast food, ya, juga minuman yang bergula tinggi. Sebab sekarang ni kita ada banyak pilihan minuman, seperti minuman yang dibancuh, kebanyakannya ada banyak gula dalam tu. So kalau kita boleh kurangkan, mungkin seminggu sekali, kalau lebih baik berhenti, kan. So tapi kita tahu ni adalah can be a long journey, so bila ada occasion kita minum, that's fine. Tapi kalau kita perlu minum minuman yang gula dia tinggi, ya, yang kalau kita pergi beli minuman begini akan menyebabkan paras gula tinggi, dan itu sekaligus meningkatkan level insulin dalam badan kita. Okey. Begitu juga ramai yang tanya, doktor, perlu ke saya ambil susu tertentu, macam susu yang perlu dibancuh yang boleh meningkatkan chance kesuburan saya. So selalunya saya kata just ambil fresh milk. Okay, in fact ramai yang galakkan ambil full fat milk rather than low skim ataupun low fat milk. Okay, sebab itu lebih baik untuk mereka yang TTC. Okay, so I think that's about it. So ramai yang tanya, doktor, ada tak makanan yang boleh besarkan telur saya? Okay, saya dah inject tapi hari ke-5, hari ke-6 telur folikel tu semua kecil lagi. Ada tak apa-apa makanan yang boleh bantu telur tu besar? Okay, so selalunya kita tak ada apa-apa spesifik makanan yang kita galakkan couple ambil selain pada makan makanan yang sihat, selain pada banyakkan sayur-sayuran, buah-buahan. Separuh pinggan dah, kan? Separuh pinggan tu adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran, kan? So itu yang kita galakkan. Selain pada suntikan, tak ada apa-apa makanan yang specifically yang boleh besarkan telur tu. Okay? Begitu juga, ada tak makanan yang boleh tebalkan dinding rahim saya? Macam mana pula soya? Boleh tak saya makan soya dengan kuantiti yang tertentu supaya dinding rahim saya tebal, maka sesuai untuk penempelan embrio? Selalunya saya kata tak perlu pun, sebab ubat yang kita bagi tu adalah estrogen yang highly concentrated dan dah efektif dah untuk tebalkan dinding rahim. So kalau nak makan soya, kalau nak dapat kuantiti yang sama dengan ubat hormon tu, dia perlu makan berbakul-bakul soya untuk dapatkan that amount of the same concentration yang ubat yang kita bagi tu. So kita rasa tak perlu dekat situ, hanya makan makanan suplemen, bukan, hanya makanan ubat yang kita bagi tu pada waktu tertentu yang ikut seperti yang kita prescribe. Okay? Ada tak makanan yang kita boleh buat, yang kita boleh ambil selepas embrio transfer untuk bantu penempelan embrio tersebut? Pun sama juga. So macam mana pula makanan berpantang? Perlu ke saya pastikan makan yang macam makanan orang berpantang masa dalam 2 weeks wait tu? Okay, so selalunya saya kata kalau makanan tu adalah makanan yang sihat, ya, yang tak goreng, yang steam. Selalunya makan berpantang macam tu, kan, yang masuk oven je. So then maybe that is a good option, sebab kadang-kadang kita tak nak masak, sebab masa tu kita takut kita exert ourselves, kita so much, so kata kita nak beli. So maybe makanan berpantang, ambil set makanan berpantang tu adalah salah satu pilihan. Although tak semestinya makanan pantang tu lah menyebabkan embrio tu melekat, ya. So dia ada banyak faktor-faktor yang lain. Definitely, pastinya jangan makan makanan yang boleh menyebabkan kita sakit perut, ya. Kita boleh dapat cerit-berit, makanan yang kita tak pasti masak dia betul ke, makanan dia bersih ke tidak. Itu should be on top of the list rather than sama ada tak makanan yang tertentu yang saya boleh ambil ketika 2 weeks wait tu. Okay, so I hope that sort of like clarify most of the tu. Although ramai yang tanya nak spesifik, yang ni boleh makan tak, yang tu boleh makan tak. So kalau ada soalan-soalan macam tu, boleh saja tujukan dan kita boleh sort of like jawab, ya. Tapi
secara general in medical, kita tak ada apa-apa selain pada makanan yang seimbang, selain daripada banyakkan buah, banyakkan sayur-sayuran yang kita suruh ambil untuk naikkan kesuburan ataupun untuk yang perlu diamalkan untuk meningkatkan kesuburan. Sebab kita tahu kesuburan ni ada banyak faktor-faktor lain. Yes, faktor ini adalah salah satu perkara yang kita boleh buat daripada compared to faktor yang kita tak boleh nak modify, macam usia kita, faktor penyakit seperti endometriosis, kita tak boleh buat banyak perkara. Tapi dari segi healthy lifestyle ni adalah sesuatu perkara yang kita boleh buat sesuatu. Definitely makan makanan yang seimbang. Bagi mereka yang berat badannya berlebihan ataupun tak seperti dalam BMI yang normal, mendapatkan BMI yang normal tu adalah juga penting dan membantu tahap kesuburan in such a way that dia akan membantu bagaimana kita respon kepada ubat fertility tu, okey, terutamanya seperti wanita yang ada PCOS, okey. So kalau mereka yang ada PCOS, kita galakkan turunkan berat badan sebanyak yang boleh, okey, selalunya 3 hingga 5% sebelum kita buat rawatan fertility, sebab kita tahu mereka dengan berat badan yang lebih hampir pada normal ataupun yang lebih yang normal, akan respon lebih baik berbanding daripada mereka yang mempunyai berat badan yang tinggi. Okey, sebab contohnya kalau dos ubat, kita sometimes terpaksa pakai dos yang teramat tinggi untuk dapatkan respon yang sama bagi mereka yang berat badannya lebih, berbanding kalau kita bandingkan kalau berat badan dia normal, kita tak perlu dos yang tinggi sangat untuk dapatkan respon tersebut. Okey. Alright, so itu antara perkongsian saya malam ini. Okey, sekiranya ada apa-apa persoalan, kita boleh jawab kat sini. So kalau sesiapa nak tanya, boleh start tanya. Okey, and then kita akan go through soalan tu one by one. Okey. Tapi sebelum tu, I think apa yang kita nak buat adalah sesi soal cepu emas kita. Okay. So, dah bersedia siapa yang jawab paling cepat dan tepat, dia akan kita minta dia DM dia punya contact details untuk kita bagi suplemen yang dia kata ada adalah bioselenium yang ada zinc dan juga selenium untuk sperma, bukan untuk wanita tau, untuk suami untuk lelaki. Okey. Alright. Okey, so apa soalan dia? Okey. So soalan dia simple je. Antara susu yang full fat ataupun low fat, yang mana yang digalakkan ambil oleh mereka yang TTC. Okey. Alright, so susu full fat ke low fat yang lebih baik untuk TTC? Okey. Alright, so siapa yang dapat jawab ni pada yang betul, yang betul dan yang first kali. I think kita dah dapat dah, tapi saya biar admin tengok sebab saya takut saya tersalah. Okey, alright. Okey, so soalan yang seterusnya adalah soalan yang pertama daripada Puan Lisa Nara, kiwi oren betul ke boleh tambah kesuburan? Tahu, tempe, tauge macam mana pula? Okey, ni soalan-soalan pasal pemakanan, So kita tahu kiwi oren tu adalah buah-buahan yang kita galakkan. Dia adalah, in fact kiwi tu ada banyak antioksidan, begitu juga dengan oren ada banyak vitamin C dalam dia. Kita memang galakkan ambil, okey. So dia boleh tambahkan kesuburan kita sebab dia ada banyak antioksidan dalam tu, definitely. Okey. Tapi sejauh mana dia boleh tambahkan kesuburan kita, itu adalah persoalannya yang kita perlu ketahui. So bila makan tu, makanan yang sihat yang ada buah-buahan, termasuklah oren, kalau nak makan kiwi pun boleh. Okay, so that's good. Okay. Bagaimana pula dengan tauhu, tempe dengan tauge? So tauhu, tempe ni mungkin daripada mereka yang nak meningkatkan level estrogen. Okay. So sama juga dengan soya tadi. So kalau nak tahu dengan tempe ni untuk naikkan estrogen dan maybe
dari segi sejauh mana dia boleh estrogen level tu akan naik dalam badan kita bila kita ambil, ya, mungkin perlukan dengan kuantiti yang banyak. So basically kita kata just makan ubat sahaja, tak perlu, kalau makan tahu tempe boleh, tapi tak perlulah makan dengan kuantiti yang banyak, bukan satu pemakanan yang kita biasa makan kan. So tak perlu, just biasa part of our normal diet, that's fine, tapi tak perlu ambil lebih untuk naikkan paras estrogen dengan harapan boleh meningkatkan ketebalan dinding rahim. Okey. Khadijah Hisha, kalau ada PCOS, ada diet yang tertentu ke doktor? Okey, ramai yang kalau kita Google ya, ada banyak diet for PCOS ataupun PCOS diet semua tu, ya. So untuk PCOS yang paling penting adalah berat badan dia. Berat badan kena normal, okey. So untuk dapatkan berat badan yang normal, mungkin perlu ada weight loss, ya. So untuk weight loss yang bagus, ya, perlu kurangkan karbohidrat, seperti simple karbohidrat yang macam kita cakap tadi pasal beras putih, ya, makan nasi putih. Of course dari segi biskut, pastry, semua yang sedap tu kena kurangkan, okey. Dan makan makanan yang lebih banyak protein. Ramai ada yang cakap pasal Mediterranean diet, di mana dia ada banyak protein base, ya, kurang daging merah, banyak vegetable. So itu antara yang kita galakkan. Dia tak ada spesifik diet untuk PCOS, tapi sebenarnya lebih kepada dapatkan berat badan yang normal. Sebab kita tahu wanita yang PCOS, bila berat badan dia tinggi, telur tu dia lambat matang, maka lagi sukar untuk kita rangsang telur tu. Okey. Itu yang kita galakkan untuk mereka PCOS. Kalau dia turunkan 3 hingga 5% daripada berat badannya, selalunya dalam 3 kilo dan 5 kilo maksimum. So tu pun dah cukup, dan kita nampak berat badan dia dah cycle dia dah more regular. Ramai yang sambil turun berat badan tu tak sempat period terus pregnant. Okay, so it's not something yang tak boleh berlaku, boleh berlaku. Ramai yang kita nampak macam tu, dan sometimes kadang-kadang saya tak perasan, sebab sekarang kita pakai mask. Bila couple tu datang lepas 6 bulan tengok berat badan dah turun, so kadang-kadang saya tak perasan, oh doktor, saya sebenarnya dah turun berat badan 7 kilo. Oh Alhamdulillah. So benda-benda tu, dan kita bila tanya, dia memang pemakanan tu memainkan peranan yang penting, sebab itu contribute kepada 80% kepada kita punya weight loss tu. Okay, so memang kena jaga makan, memang kena plan kita punya meal, ya. Kita tak boleh makan apa yang ada ataupun apa yang kita boleh beli, ya, apa yang kita rasa nak makan. So tak boleh, kita kena plan kita punya meal, kena bawa bekal, sebab option untuk dapat makan yang sihat tu kurang sangat dari segi apa yang kita boleh beli melalui GrabFood ke, melalui kedai-kedai yang restoran yang ada. Okey. So seterusnya ialah Puan Wan Zahida, dok, apa makanan yang sesuai untuk penempelan embrio? Okey, so sama juga, makan makanan yang sihat, makan banyakkan buah-buahan, banyakkan sayur-sayuran, okey. Elak makanan yang boleh menyebabkan kita sakit perut, sebab kita nanti cerit-berit pula, ya. So itu antara yang kita nasihatkan, sebab kebanyakan wanita masa 2 weeks wait tu dia tak masak. Okay, so tu okay kan, itu memang kita dah agree, unless dia ada Thermomix, maybe dia boleh lah, tapi kebanyakan tak masak masa tu. So then kita akan rely on makanan, sama ada kalau ada ibu yang boleh masakkan untuk kita tu seronok lah kan, best. Tapi selalunya kita akan outsource daripada luar, sama ada kita kena plan, ya. So pastikan makanan tu yang masak betul, yang bersih, supaya kita tak dapat sakit perut pula, cerit-berit pula. Tu something yang kita nak cuba elakkan. Okey. Seterusnya ialah Puan Nadia _ makanan apa yang sesuai untuk penempelan embrio. Sama juga macam tadi Puan Nadia, Puan Zuldira dan Nur Rina alias beras perang. Brown rice, betul, bukan beras coklat. Brown rice, okay, adalah beras perang. So ada yang cuba makan, dia orang kata okay, it's not bad doktor, boleh telan lagi. Okay, ada yang kata cannot doktor, tak boleh, tak sedap, tak, jadi lain sangat, itu bukan nasi. So kita tengok setiap orang berbeza. Kenapa kita rasa itu yang terbaik? Kita tengok sebab kandungan gula dia tinggi. So maybe kalau tak boleh, tengok dia punya GI index, dia punya
glucose index dia, glycemic index dia, di mana gula tu rendah antara beras-beras putih yang ada. So ambil yang paling rendah. So kalau macam kita beli roti, contohnya roti Gardenia, dia ada GI index. Kalau roti putih dia punya GI index tu tinggi. Kalau yang hijau tu yang ada whole meal bread tu lebih baik daripada beras roti putih. Kalau kita ada option, kalau kita tengok yang Gardenia, yang Canadian warna purple, rasanya tu yang paling rendah GI index dia. Okay, so berbanding kalau yang hijau, yang purple tu lagi rendah. So kalau kita boleh telan, boleh terima tu, dan maybe that is a good option daripada ambil roti putih. Sama juga dengan beras putih. Okay, Puan Lisa Nara, kalau kurang makan boleh ganggu kesuburan? Boleh, especially kalau berat badan kita rendah. Maksudnya kita punya BMI tu kurang daripada 19. Sampai ada yang period tak menentu, bukan sebab dia PCOS tapi sebab berat badan dia kurang. Okay? So dia boleh mengganggu kesuburan di mana hormon tak stabil dan tiada ovulasi berlaku, maka sukar untuk ada kesukaran untuk mengandung kat situ. Okay? So berat badan memang memainkan peranan penting, dan banyak contohnya kalau kita tengok mereka yang berat badannya rendah, yang antara macam model, diorang tak ada period, ataupun yang ballet dancer contohnya, diorang tak ada period sebab memang mereka aim untuk turunkan berat badan rendah untuk suit dia punya career dia. So itu boleh mengganggu dari segi kesuburan. So kalau mereka yang berat badan tu rendah, kita akan galakkan naikkan berat badan, dan mungkin perlu jumpa nutritionist ataupun dietitian untuk tahu bagaimana untuk naikkan berat badan tersebut. Okay. So dari Ahlia Muhammad Faris, Nescafe effect tak untuk kesuburan? So Nescafe ada caffeine. Okay, Nescafe ni dia punya brand name of the coffee, sebab caffeine tu boleh mengganggu kesuburan sekiranya kita ambil pada kadar yang tinggi ataupun yang banyak. Selalunya kita selalu cakap kalau boleh jangan lebih daripada 3 cawan sehari. Kalau boleh turunkan mungkin secawan sehari. Kalau boleh tak ambil langsung, that's the best, that is the ideal. Okay, tapi moderation sedikit sahaja sehari tidak mengganggu dengan kesuburan. So 1 cawan, kalau ramai yang kata pagi I need a coffee, saya nak perlukan coffee untuk macam boost untuk bangun. So that is acceptable. Tapi kalau itu sajalah yang dia minum 1 hari tu, then maybe something yang kita kena cuba tengokkan untuk kurangkan caffeine tersebut. Okey, Zuldira, salam Dr. Sally, berapa biji telur yang boleh diambil setiap hari untuk besarkan ovum? Berapa biji telur yang boleh... Oh, okey, berapa biji telur? Bukan telur perempuan, telur ayam tu yang kita makan. Okey, boleh diambil setiap hari untuk besarkan ovum. Well, telur tu dia adalah protein. Is a good source of protein. Dia bukanlah kita makan telur tu nanti telur kita besar. Tak, bukan macam tu. Okey. Dia tak ada apa yang boleh besarkan telur. Pemakanan apa yang boleh besarkan telur? Tak ada. Selain pada ubat yang kita bagi, itu je yang kita boleh. Ubat Clomid, ubat injection, ya. So injection hormon itu yang kita boleh bagi untuk besarkan telur. Tapi tak ada pemakanan apa-apa yang kita boleh makan masa tu untuk besarkan telur tu, tak ada. Okey, termasuklah telur ni. So telur ayam tu ataupun telur yang kita beli tu, dia adalah source of a good source of protein. So itu yang kita bincangkan tadi. Selain daripada daging ayam, selain daripada ikan, okey, protein tu pun boleh dapat daripada telur. Okey. Seterusnya ialah Puan Ati Ramli. Doktor, salam doktor, bila paling lambat boleh dengar heartbeat baby? Okey. Heartbeat baby paling awal kita boleh nampak kalau dengan mata kasar kita, kalau kita buat scan bawah, selalunya dalam 6 minggu macam tu, 6 minggu tengah kita dah nampak macam ada macam dah ada pulsation, yang kita boleh nampak. Tapi bacaan heartbeat tu kita boleh nampak dalam 7 minggu macam tu. Kalau kita scan bawah ataupun scan perut, mungkin dalam 8 minggu kita boleh nampak. Okay. So sekiranya kalau tak nampak, okay, selalunya kita kena pastikan tarikh pregnancy kita tu
period pregnancy kita tu betul. Okay, so kadang-kadang setengah wanita period dia tak menentu, so kita ingat dia 7 minggu tapi actually dia baru 6 minggu. So sometimes kita bagi masa dalam seminggu untuk buat ultrasound semula. Kita tengok balik ada tak perubahan selepas seminggu kita scan, tengok ada tak saiz dia besar tak, ada tak jantung baby. Okay, so dan kita tak boleh kira ikut period dia sebab period dia tak menentu. Okay, so selalunya kita akan repeat scan. Okay, kebanyakannya kita nampak kalau scan bawah dalam 6 hingga 7 minggu dah nampak heartbeat. Kalau scan atas mungkin 8 minggu. Sekiranya scan atas 8 minggu tak nampak, selalunya kita akan scan bawah pula pada masa yang sama, tengok betul ke tak nampak. Okay, so itu yang kita akan pantau. Sekiranya tak nampak jantung baby masa tu, kita akan bagi masa, mungkin kita akan repeat balik dalam masa seminggu. Kalau kedua-duanya tak ada jantung baby, kita tak nampak dan kita rasa dengan saiz tu kita measure ataupun kita ukur dia dah 7 minggu, dia dah 8 minggu, ya, ada kemungkinan adalah salah satu tanda keguguran ataupun kita panggil miscarriage. Okay, so minta puan bincang dengan doktor, ya, pastikan clear, ya, sebab sometimes kalau kita bagi advice macam ni kita takut tak tepat ataupun tidak terbaik, ya, sebab kadang-kadang kita tak tahu the whole story. So minta puan bincang dengan doktor supaya kita boleh buat plan dan tahu apa yang doktor rasa dan bagaimana nak buat seterusnya. Okey. Puan Nurbella AMZ, boleh beli dengan doktor tak folic acid? Okey. Alright, untuk folic acid puan boleh je beli daripada farmasi mana-mana, semua farmasi ada jual folic acid. Okay, brand apa-apa pun okey, yang penting dia dos dia 400 mikrogram sehari. Bagi mereka yang berisiko rendah, contohnya dia tak ada isu ada epilepsi, tak ada isu dengan berat badan yang lebih, ya, 400 mikrogram tu dah bagus, dah cukup dah. Kalau nak ambil dos yang tinggi yang 5 miligram tu, kat farmasi pun ada jual. Okay, so boleh beli kat mana-mana saja. Just tanya je farmasi ada tak jual folic acid, apa brand yang ada. Okay, seterusnya ialah Puan Nabila Aris 93, kalau suami suka sangat minum berkafein, kami TTC tak apa ke doktor? Okey, so kalau suami suka kafein macam kopi semua tu, mungkin boleh bincang dengan dia untuk mungkin hadkan dia punya bilangan kopi yang dia ambil, mungkin 3 kali sehari paling maksimum. So mungkin pagi, tengah hari, malam sebelum tidur contohnya. Okey, selalunya orang yang dah minum kopi, suka minum kopi ni, minum kopi sebelum tidur pun dia boleh tidur. So sebab itu jangka dia perjalanan tu boleh jauh. So kalau kita kata jangan minum langsung, bagi mereka yang dah biasa minum kafein, kopi ni sukar untuk mereka. So bagilah masa untuk mereka turunkan dia punya tahap berapa kerap dia minum, mungkin daripada 5 kali sehari ataupun tak terbilang berapa banyak kali dia minum. So then maybe kena hadkan, limitkan. So slowly dia akan boleh buat, ya. So bincang dengan husband, especially sebab kopi tu boleh mengganggu kesuburan lelaki juga, seperti sperma dia, ya. Walaupun sometimes kalau sperma dia normal, alhamdulillah, ya, but dia yang ujian sperma tu adalah kuantitatif, di mana kita kira bilangan dia, berapa sperma, berapa pergerakan dia, bentuk dia macam mana, ya. Tapi dari segi keupayaan sperma tu untuk bersenyawa dengan telur, itu ada sesuatu yang kita tak boleh nak measure ataupun kita tak boleh nak ukur bila kita check tu. Okay, so itu adalah quality. So mungkin kalau kuantiti tak terkesan, quality terkesan. So bincang baik-baik and then cerita, dan lepas tu slowly from that insyaAllah boleh tu. Okay, boleh kurangkan sikit-sikit. Okay, Puan Wan Zahida, dok minta pendapat dok tentang success rate bagi embryo day 2. Thanks in advance. Okay, so seperti yang kita tahu sekarang ni teknologi makmal kita lebih baik daripada dulu. Kalau dulu-dulu kita selalu bekukan embryo day 2 or day 3, ya. Tapi sekarang kita boleh sampai day 5, day 6 or even day 7, ya. Kita sebab makmal tu bagus, dia boleh incubate ataupun perap embryo tu untuk membahagi dengan sebaiknya. Okay, so bila kita buat proses tu, embryo yang survive day 5, day 6 or even day 7, mereka embryo ni adalah lebih mempunyai chances untuk mengandung lebih tinggi berbanding daripada embryo day 2 or day
3 for example. So ada setengah tempat in fact diorang akan hanya transfer embrio day 5, day 6, day 7 sahaja. Mereka tak akan transfer day 2 or day 3 sebab bagi mereka kalau embrio tu tak boleh survive sampai day 5, day 6, maka it's not a good strong embryo, maka dia tak akan dapat menempel sekiranya dia tak boleh survive sampai day 5. Okay, so chances tu kalau kita tengok day 2 berbanding dengan day 5, day 5 tu lebih tinggi. Untuk day 2 tu basically data antara 20%. Okay, ada dia bagi range tapi we are looking at around that figure between 10 to 20%. Okay, but setiap lab berbeza. Mohon puan untuk bincang dengan doktor, tanya apakah chances berjaya menempel ataupun mengandung bagi mereka yang dibekukan pada day 2. Walau bagaimanapun banyak juga kalau kita ikutkan daripada data, ramai juga yang berjaya mengandung dengan embrio day 2 bila kita freeze kan, ya. So kita tak boleh kata chances tu, kejayaan tu teramat rendah sampai tak boleh kita bekukan, ya. So that's when kena bincang dengan doktor dan kena tengok dari segi apakah peratus dia, apakah supaya kita letak pengharapan kita pada at the right level juga. Okay, so dan setiap center mungkin berbeza, so minta bincang balik and then tengok daripada situ. Okay, seterusnya ialah point FTN SHMS. Folic acid tu boleh beli dekat Watson atau Guardian, nak senang. Betul. So any pharmacy ada. In fact boleh ambil tanpa prescription, ya, sebab dia adalah suplemen. Okay, Syafiqah SZ, doktor, kalau kita ada GERD boleh mengganggu ke kita nak TTC? GERD tu adalah dia macam reflux, bila dia boleh dapat pedih ulu hati, dia macam little bit of gastritis tapi lebih kepada isi perut tu dia ternaik ke dia punya esophagus ataupun saluran pemakanan, pipe pemakanan dia. So dia akan dapat pedih ulu hati semua tu. So basically dia dari segi boleh mengganggu kesuburan ke kesukaran untuk mengandung, tidak. Namun begitu ianya boleh menyebabkan bila kita mengandung dia boleh menjadi lebih teruk ataupun lebih kerap berlaku. So that's why kalau boleh kita nak minta pastikan dianya dikawal, dirawati sebelum kita mengandung. Okay, so dia tak mengganggu kesuburan tapi kalau kita mengandung boleh menjadi lebih mencabar. Okay, so that's why kalau boleh kita pastikan dapat rawatan yang terbaik, ya, supaya keadaan kesihatan kita pada tahap optima sebelum kita mengandung. Okay, alright, seterusnya Puan Nasrin Rosli, PCOS boleh makan soya? Ni pun sama juga, sebab soya tu banyak estrogen. Orang wanita PCOS tu dia ada banyak estrogen, so ramai yang rasa bila PCOS tu kalau boleh kena elakkan soya. Okay, alright. So PCOS basically boleh tak makan soya? Well, basically boleh, tak adalah kita kata tak boleh langsung. Okay, apa yang kita nampak dari segi PCOS, sama ada dia well control, di mana period tu datang kerap, ovulasi berlaku, lebih kepada berkait dengan berat badan. So tak kisahlah makan soya ataupun tidak, asalkan berat badan tu normal, then that's fine. Okay, so itu yang kita kena faham. Kalau makan soya selalunya tak adalah kita makan banyak sangat, so teramat sedikit untuk meningkatkan level estrogen dalam badan kita. So kalau kita kata tak boleh makan soya langsung kerana ada PCOS, itu tak tepat, sebab sebenarnya soya yang kita makan tu pada kuantiti yang minimum dan tidak memberi kesan yang kuat kepada kontrol PCOS tersebut. Okay, so makan makanan yang seimbang tu pun dah cukup. Okay, sebab kita punya aim adalah lebih kepada berat badan yang normal rather than boleh makan soya ke tak, boleh makan ni ke tak, asalkan at the end of the day berat badan BMI itu normal, itu lebih penting. Okay, seterusnya ialah Puan Nabila Arif, 93, saya TTC, saya makan Vitabiotics Pregnacare, bagus ke doktor? Ya, boleh. Pregnacare adalah antara multivitamin yang formulanya khas untuk mereka yang TTC. Dia ada folic acid dalam dia ada vitamin D, dia ada tak silap saya dia ada iron juga, ya. So dia tak ada apa-apa
basically tak perlu ambil. Kalau nak ambil pun okey. Bagi mereka nak pakai brand lain pun okey, sebab kebanyakannya vitamin yang important tu dah ada dekat dalam. Seterusnya ialah Puan Ina, boleh exercise tak macam main treadmill and jogging sepanjang rawatan IVF? Alright, so basically bila kita ambil rawatan IVF, kita dah mula suntikan pada awal kitaran haid kita, mungkin masa tu boleh lagi kalau nak main treadmill, kalau nak jogging tapi maybe selepas the second half, bila dah scan kali kedua tu, follicles dah mula besar, mungkin kita rasa dah tak selesa dah nak buat exercise yang ada impact macam jogging kita ada, ataupun kita main even treadmill, sebab kita macam sort of like kita takut ovary tu dah bengkak, dah besar, dan kita takut rasa tak selesa. So selalunya kalau macam ni, kita kata kalau nak exercise boleh macam just a brisk walk ke, jalan-jalan kat taman, rather than yang melibatkan jogging macam ada impact, ataupun yang macam ada lompat, kita takut ovary tu dia besar, dia bengkak dan dia rasa tak selesa. Kebanyakan wanita dia rasa tak selesa tu, so dia tak akan exert dia punya dia tak akan paksa buat exercise yang a bit intense, sebab masa tu pun dia dah rasa a bit bloated sebab telur-telur semua dah besar. Boleh tak kalau jalan tu nanti telur pecah ke? Jaranglah berlaku macam tu sebab dia bukan macam belon dia boleh pecah sebab kita lompat macam tu, tak, jaranglah berlaku tu. Although kita tak galakkan buat impact full punya kind of activity. Seterusnya ialah Puan Awi MJ. Salam dok, saya dah 2 kali fail FET, first embryo day 3, second FET blastosis, tinggal lagi 1 je blastosis. Boleh bagi advice untuk saya teruskan untuk kali ketiga, dan apa yang perlu pihak klinik dan saya buat untuk naikkan kejayaan, peratus kejayaan. So Puan Awi MJ, mohon Puan bersabar kuatkan semangat memang sakit dia, dah buat kali pertama kita transfer embrio, lepas tu harapan kita mungkin kali pertama tu tak menjadi, and then kali kedua kita punya harapan lebih tinggi sebab especially dia blastosis dia adalah day 5 ataupun day 6 embrio. So tapi na'udzubillah masih tak menjadi. So selalunya apa yang doktor akan buat ialah dia akan bincang semula dengan couple. Dia akan tengok balik cycle pertama, cycle kedua, ada tak apa-apa yang kita boleh improve ataupun perbaiki dari segi untuk meningkatkan chance untuk penempelan. Sama dari segi ketebalan dinding rahim, dari segi bentuk pattern dinding rahim tu yang ada trilamina contohnya, pastikan tak ada polip, tak ada apa-apa perkara yang boleh mengganggu penempelan tersebut. So dari segi protokol, adakah ubat tu dos dia cukup ataupun tidak, adakah kita kena tambah ubat dos dia, ada tak kita perlu tukar ubat ataupun tambah suntikan hormon progesteron for example. So itu antara perkara ataupun ikhtiar yang kita boleh lakukan untuk kita ubah sedikit protokol supaya protokol ini lebih baik daripada kedua protokol yang awal. Namun begitu, dia basically dengan embrio ni kebanyakannya kenapa tak menempel adalah lebih kepada embrio tersebut yang tidak sihat. So selalunya kalau situasi macam ini, pilihan ada dari segi kita boleh teruskan FET. Sekiranya ianya tidak menempel, so sometimes doktor akan bincang sama ada next step kalau kita terpaksa buat balik rawatan IVF dan mungkin ada isu dari segi kita boleh check genetik embrio tersebut, antara cara untuk meningkatkan chance ataupun peratus kejayaan penempelan. Namun sebab pun ada satu lagi, most likely apa yang kita selalu buat adalah kita tengok balik 2 kitaran sebelum ni, kita perbaiki, kita improve dan kita teruskan frozen embryo transfer tersebut. Dan kita harap insya-Allah salah satu ikhtiar kita yang kali ini boleh menempel berbanding dengan 2 kitaran yang sebelum ni.
memang nervous, memang risau, memang semua akan selalunya the whole nurses klinik semua tahu pasal ini kali ketiga FET, dan kita memang doakan supaya semoga kali ini melekat, menempel tapi at the end of the day kita tak boleh nak guarantee yang apa semua yang kita buat tu boleh meningkatkan kejayaan tersebut. Okay, so kita hanya boleh belajar daripada apa yang berlaku, kita boleh optimizekan, namun kita harap that this time kita ada embrio yang sihat yang boleh menempel, sebab grading yang kita bagi adalah based on bentuk embrio tersebut, macam mana sel dia sama ke tak, symmetrical ke tak, ada macam sepihan fragmented ke tak. So that's why kita letak grading dia yang terakhir, yang embrio yang terakhir ni grading dia rendah sikit berbanding yang lain, tapi tak semestinya dia tidak sihat. Okay, ada juga kes yang kita tengok kali pertama tak menempel, letak kali kedua tak menempel juga, dan kali ketiga baru rezeki dia. Okay, walaupun ikut grading embrio, yang ketiga embrio ni dia punya grading dia rendah sedikit, so kita tak tahu sebab assessment kita tu tak menyeluruh, kita hanya tengok dari segi bentuk dia sahaja. Okay, so mohon puan kuatkan semangat bincang dengan doktor, dan insyaAllah semoga dipermudahkan dan dipercepatkan. Okay, okay, so seterusnya ialah Puan Syazmin, kalau ada sakit anemia boleh kacau TTC ke? Okay, so kalau ada anemia ni adalah kurang darah merah. Okay, selalunya kita nak pastikan jenis anemia dia, adakah ianya disebabkan oleh zat besi yang berkurangan ataupun ada faktor lain seperti thalassemia, pembawa thalassemia. Kita nak pastikan sekiranya pembawa thalassemia, kita nak pastikan suami ataupun pasangan bukanlah pembawa juga, sebab ada risiko kedua-duanya pembawa dan takut risiko bayi boleh dapat major. Betul? So yang itu kita kena check genetik, dan kita kena pastikan kita tak transfer embrio yang mempunyai kedua-dua gen thalassemia tersebut, sekiranya itulah disebabkan. Tapi kalau disebabkan oleh iron deficiency, kekurangan zat besi, selalunya kita galakkan ambil suplemen zat besi macam ibarat folik, zincofer contohnya, matofer pada masa yang sama. Dan kalau boleh kita nak naikkan tahap tu at least lebih daripada 10 atau 11 darah merah, supaya bila mengandung dia adalah ibu dalam keadaan kesihatan yang optimal. Jaranglah sebab anemia dia akan mengganggu kesuburan, unless anemia dia teruk sangat sampai bacaan dia teramat rendah yang memerlukan blood transfusion ke contohnya, so itu yang tu kita kena rawat tu dululah, tapi jaranglah dia boleh mengganggu kesuburan. Okay, so seterusnya ialah Puan Ariana Husna 9, kalau suami tak amalkan makanan seimbang boleh mengganggu tahap kesuburan tak? Okay, so selalunya bila kita suami isteri, apa yang suami makan itulah isteri makan, apa yang isteri makan itulah suami makan, selalunya lah, sebab kita at least makan sekali bila malam kita balik kerja, kita makan sekali dengan suami. So bila nak suruh makan seimbang, kita galakkan couple as a couple, sebab sukar kata isteri je makan sihat, isteri je kena eat clean, husband tak perlu pun tak payah, tak perlu. So tu tak boleh lah, sebab nanti husband makan makanan yang tak sihat, dan isteri pun boleh termakan makanan yang tak sihat, macam tu lah. Sebab dia kedua-dua tu memberi sokongan, kedua-dua tu menjadi macam kawan rapat dia, apa yang seorang tu buat, seorang akan terkena juga. Okay, so selalunya kita galakkan kedua-duanya makan yang sihat, support each other. It's not easy. Okay, sekiranya suami makan yang tak sihat, dia menjejaskan kesihatan badan dia, seperti boleh naikkan BMI dia, so dia boleh mengganggu dengan kualiti sperma tersebut. Mungkin dari segi sperm analysis, kuantiti tu okey, pergerakan dia okey, bentuk dia okey, tapi dari segi keupayaan sperma tu untuk bersenyawa dengan telur mungkin terganggu dari situ juga. Okay, so definitely kita minta husband pun perlu mempunyai BMI yang sihat, perlu makan yang sihat, sebab dia bukan efek untuk suami sahaja, tetapi isteri pun terkena juga. Okay, alright.
Okey. Poin seterusnya ialah Puan Kila Nisa, dok, yang untuk yang underweight, apa diet ya? Dah usaha macam-macam still tak naik berat. Okay, so kalau macam ni saya galakkan untuk jumpa dengan dietitian atau untuk mendapatkan hikmat counselling ataupun hikmat nasihat yang lebih baik, yang lebih spesifik untuk puan. Okay, sebab I'm sure puan dah cuba makan makanan yang supaya naikkan berat badan, tapi mungkin dari situasi macam ni perlukan jumpa dengan dietitian. Okay, banyak hospital yang ada dietitian yang puan boleh buat appointment dengan dia supaya boleh dapat buat plan dalam masa, contohnya dalam masa 4 bulan berapa berat yang kita jangkakan naik, contohnya apakah makanan yang perlu, ada tak makanan spesifik makanan yang perlu diperbanyakkan contohnya. So the dietitian tu akan go through dengan detail untuk puan dan rumuskan formula supaya, dan pantau puan supaya dapat achieve dapat target BMI yang kita nak lah. Okay, alright. Puan Linda Duha, saya nak tanya untuk pasangan kali pertama nak buat fertility, mana satu doktor suggest, IUI atau IVF? Okay, so selalunya kita akan tengok kenapa ada kesukaran untuk mengandung. Okay, so kita akan buat ni dengan buat ujian sperma, kita buat ujian scan untuk wanita, ya, tengok rahim dia macam mana, tengok ovary dia berapa folikel ada, kita ambil AMH dia, tengok result telur dia, ya. Sometimes kita check tube dia juga. Daripada situ kita tahu apakah rawatan yang terbaik untuk couple tersebut. Sekiranya contohnya kalau dia ada isu dengan result telur yang rendah ataupun isu dengan sperma, tube tersumbat, dan kita akan ke arah IVF ataupun ICSI. Tapi sekiranya kita check semuanya normal, tak ada masalah, okay, kita kata sebagai unexplained subfertility, dan kita lebih ke arah boleh consider IUI kalau couple okay with it, and then kita daripada situ. Okay, so setiap couple berbeza, dan selalunya kita galakkan berbincang dengan doktor supaya dapat buat rumusan, boleh buat okay, dalam masa 6 bulan ini plan kita, dalam masa 3 bulan ini plan kita contohnya. Ini adalah daripada situ kita boleh nampaklah perjalanan TTC tersebut. Okay, seterusnya ialah Siti Adila, salam doktor, boleh tahu rawatan untuk pesakit endometrioma? So basically untuk endometrioma kita tengok berapa saiz endometrioma. Endometrioma tu adalah sis yang ada darah beku di ovary dia. Okay, so kalaulah secara general rule, kalau endometrioma tu kecil, kurang daripada 4 cm, selalunya kita tak nak ke arah operation, sebab dan operation tu boleh mengganggu dengan result telur. Okay, kita lebih ke arah rawatan fertility. Kita mungkin lebih ke arah IVF kalau sekiranya result telur dia kurang. Okay, namun sekiranya endometrioma tu besar dan result telur dia normal, dan mungkin operation adalah salah satu cara yang terbaik untuk couple tersebut, ya. Contohnya dia masih muda, result telur dia bagus, endometrioma dia besar, ya. So dan mungkin kita akan buang endometrioma tu, dan selepas tu kita pantau bagi masa untuk cuba mengandung secara natural dalam masa 3 hingga 6 bulan. Sekiranya tak ada rezeki lagi, baru kita start rawatan fertility kat situ. Okay, so itu antara pilihan yang ada. Setiap wanita berbeza, so minta bincang dengan doktor untuk rumuskan apakah yang terbaik, apa yang kita boleh buat. Okay, okay, so daripada HBYH Creation, saya ada PCOS, berat badan 143 kg sebelum ni, dah lost 39 kilo now. Oh, tahniah puan. Okay, 13 tahun kahwin, harap lepas ni dapat usaha untuk dapat baby sebelum 40 tahun, lagi 2 tahun. Okay, so sekiranya situasi macam ni, apa yang saya galakkan adalah untuk tidak menunggu lagi. Okay, terus berjumpa dengan doktor dan startkan rawatan fertility. Selalunya kita akan ambil AMH, tengok result telur, dan I'm sure puan pernah buat mungkin ambil Clomid ke, ya. Sebab isunya ialah sebab faktor usia pun memainkan peranan penting. Okay, yes, berat badan tu kita suruh galakkan turun dah. Okay, so sekarang puan dah turun hampir 40 kilo. Okay, tu dah bagus. Okay, walaupun mungkin kita galakkan untuk turunkan lagi, cuma bila turunkan berat badan ni dia akan makan masa yang lama juga. So kita takut dengan masa tu
result telur kita akan turun dengan lebih mendadak. Okay, so kita kena kita kena buat satu formula in such a way, buat plan in such a way that kita tak nak tunggu terlalu lama, nanti by the time berat badan dah normal tapi usia kita dah memberi kesan kepada kesuburan. Okay, sebab kita tahu wanita telur dia terhad, telur dia sama dengan usia dia, dan chance untuk mengandung bergantung kuat dengan usia wanita tersebut. Okay, so kalau boleh minta puan bincang balik dengan doktor puan mulakan rawatan, jangan tunggu lagi, sebab puan dah buat yang terbaik, dah berat badan dah turun, dan hopefully by this time mungkin period pun dah normal, dan mungkin kita dah boleh start rangsangan rawatan fertility. Okay, so basically soalan terakhir dia kata ialah puan Iya Raisha ada save ya video ni, kita save di IGTV dan juga channel YouTube. Okay, so ada banyak lagi soalan yang lain saya tak dapat nak jawab sebab masa tak mengizinkan. Okay, nanti saya akan cuba go through ni dan jawab secara offline. Okay, dan kita akan tag nama-nama mereka yang menjawab kat sini. Okay, yang bertanya kat sini. Saya ingin mengumumkan pemenang adalah Kila Nisa. Jawapan dia antara low fat dengan full fat, yang mana yang terbaik full fat. Milk lebih baik untuk mereka yang TTC. Minta puan Kila Nisa untuk maklum, untuk DM kami nama penuh, alamat untuk kita hantar ubat Bioselenium ni. Okay, bukan untuk puan tau, untuk suami. Okay, so kita harap kita dapat berjumpa lagi pada masa hari Sabtu hadapan pada waktu yang sama. Mohon maaf ada apa-apa kekurangan ataupun jawapan yang kurang tepat ke so kita harap sesi ini bermanfaat. Terima kasih kepada semua yang meluangkan masa dengar celoteh saya malam ni. Hopefully ianya memberi kebaikan kepada semua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.